Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni saya akan share berkenaan dengan mekanisme pewarisan. Jadi macam mana pewarisan ni boleh terjadi? Okey, secara gambar rajahnya, tapi sebelum tu kita pergi kepada sejarah genetik itu sendiri ya. Baik, sebenarnya mekanisme pewarisan secara teratur dan tersusun telah ditemukan oleh seorang saintis yang bernama Gregor Mendel. Okey, jadi beliau juga dikenali sebagai bapa genetik bapa genetik. Apa yang beliau buat sebenarnya, beliau menjalankan eksperimen kacukan antara satu pokok kacampi tinggi berbaka tulen dengan satu pokok kacampi kerdil berbaka tulen. Beliau kacukkan generasi pertama pokok tersebut. Ni beliau kacuk sendiri dia dapati bahawa pada generasi pertama dia mendapati bahawa semua pokok, semua pokok maksudnya banyak pokok, lebih kurang beratus-ratus pokok, semuanya tinggi. Kemudian beliau membiarkan pokok-pokok tinggi tadi untuk kacuk sendiri, dan beliau mendapati bahawa lebih kurang 75% ataupun 3/4 daripada semua pokok-pokok yang kacukan sendiri tadi, beliau dapati semuanya tinggi. Hanya 1/4 saja yang rendah. Jadi beliau berpendapat bahawa mesti ada sesuatu sifat ataupun satu benda yang diekspreskan ataupun yang dikawal dalam kesemua jin-jin ini. So kemudian wujudlah konsep-konsep genetik yang kita dengar sekarang ya. Okey. Jadi saya lebih fokus untuk hari ini kepada mekanisme pewarisan. Jadi thanks to Mendel, dia telah menyebabkan saintis-saintis lain untuk lebih mengkaji tentang sifat pewarisan ni macam mana diturunkan. So secara basicnya kita akan tengok. Okey, ada istilah sebagai fenotip. Fenotip ni apa? Fenotip adalah sifat fizikal. Contoh saya ambil dalam pokok ada sifat tinggi dan sifat kerdil, iaitu rendah lah. Genotip ni apa? Genotip ni adalah gen dia ataupun allele dia tadi. Okey, T besar dan kerdil T kecil kita kawinkan dia. Okey, so untuk makluman, dalam video lepas saya dah bagi tahu bahawa apabila T besar dia adalah dominan. So bila dominan, confirm kita tahu bahawa sifat tinggi ini adalah dominan. T kecil ini adalah allele resesif. So confirm allele resesif dia adalah kerdil ataupun rendah ya. Okey, gamet adalah sel pembiakan dia. Kalau pokok, kita tak boleh nak kata lelaki dengan perempuan kan, tapi pokok ada bunga jantan, ada bunga betina, ada bahagian jantan dan ada bahagian betina. So andai kata saya ambil yang ini adalah jantan dia, yang ini adalah betina dia ya. Jantan dia tinggi, betina dia kerdil. Okey, gamet daripada jantan dia boleh jadi T besar, boleh jadi T besar. Tak ada ke T kecil. Tak wujudlah T kecil dalam jantan sebab genotip jantan ini ataupun induk ni hanya ada T besar saja. So that's why gamet ataupun sel pembiakan dia T besar. Okey, untuk yang betina pula, anggaplah ni betina, yang kerdil ni betina. Kita ada T kecil dan T kecil juga, sebab dalam betina yang baka tulen dia hanya ada T kecil. So yang turun dia punya sel-sel pembiakan betina dia hanyalah T kecil. Jadi macam mana kita nak lakukan pewarisan ni? Okey, very simple saja. Okey, kalau saya untuk mendapatkan genotip anak, kita pertama sekali kita nomborkan dia, gamet tu. Saya pakai nombor 1. Okey, yang ini nombor 2, ini nombor 3, yang ini nombor 4. Okey, settle setakat tu. Dan saya cuba untuk create formula untuk lebih mudah kita ingat. Macam mana saya ingat? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Nak pakai 1 darab 3, 1 darab, saya boleh mana-mana boleh, tak ada masalah. Cuma saya ingat 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey, so apa 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 ni? Okey, dia macam ni.
Gamet satu, andai kata berlakunya persenyawaan, gamet satu jantan berjumpa dengan betina ni, jantan berjumpa dengan betina, gamet jantan berjumpa dengan gamet betina, iaitu 1 dengan 3. So anak yang akan terhasil adalah T besar T kecil. Lengkap 1 3. Okey, 1 4 pula. 1 4. Gamet satu jantan berjumpa dengan 4 betina. Okey, so kita akan dapati T besar T kecil juga. Okey, next 2 3. Jantan jumpa 3 yang betina. So kita akan dapat T besar T kecil juga. Okey, 2 4 pula. Okey, 2 4. 2 yang jantan, 4 yang betina. So akan dapat juga T besar T kecil. T besar T kecil. So dapatlah T besar T kecil. Okey, kita tengok fenotip anak pula. Fenotip ialah sifat fizikal anak. Confirm tinggi sebab ada allele dominan dan ada resesif. Dominan confirm akan menang. T besar ni apa? T besar ni tinggi. Yang kita tahu ialah dominan, tinggi So yang ni pun tinggi, anak ketiga pun tinggi, anak keempat pun tinggi. Ada lagi satu istilah kita panggil nisbah fenotip anak. Okey, nisbah fenotip ni adalah nisbah sifat dia. Tinggi nisbah kerdil, tinggi nisbah pendek. So berapa tinggi? Tinggi ada 1 2 3 4. So kita sini 4. Kerdil ada tak? Tak ada kerdil. So bila tak ada kerdil, kita tulis kosong. So nisbah fenotip dia adalah 4 nisbah kosong. That's very simple. Okey, kita tengok yang seterusnya. Oh, sebelum tu. Okey, sebelum tu proses penghasilan gamet. Okay, siapa ingat proses penghasilan gamet? Nak menghasilkan gamet, sel kena membahagi, betul? Tapi dia membahagi secara apa? Mitosis ke meiosis? Okey, dia membahagi secara meiosis sebab untuk menghasilkan gamet. So ulang balik tajuk mitosis dengan meiosis. Okey, pada peringkat yang bawah ni, gamet jantan bertemu dengan gamet betina. Okey, ni saya rasa kebanyakan semua dah tahu. Apabila gamet jantan bertemu dengan gamet betina, so proses yang terlibat adalah proses persenyawaan. Very very simple. Okey, next kita tengok contoh. Kita pergi laju sikit. Fenotip induk. Contohlah saya ambil dalam manusia, rambut lurus, rambut kerinting. Genotip dia. Okey, kita ada L besar L kecil. Okey, rambut kerinting, L kecil L kecil. Kita kahwinkan dua orang tu, apa akan dapat anak dia? Kebarangkalian anak dia. Orang ni rambut dia lurus, orang ni rambut dia kerinting, tapi genotip dia L besar L kecil yang lurus ni. Yang kerinting ni L kecil L kecil. Ini memang pure kerinting punya. Ini yang baka bukan pure. Kalau baka pure yang lurus, L besar L besar. Okey, so gamet dia, kebarangkalian gamet dia, kalau manusia kita tahulah bahawa dia akan menghasilkan sel pembiakan jantan, iaitu sperma. Mungkin sperma dia ada L besar, mungkin dalam sperma dia ada L kecil yang membawa baka rambut ni tadi. Kebarangkalian dia. Orang yang rambut kerinting mungkin dia akan bawa L kecil dan mungkin juga L kecil juga, sebab kerinting ni adalah sifat resesif. Ini dalam kes ni contoh, saya bagi contoh saja. Okey, saya bagi contoh. Okey, so dalam contoh yang ini saya letakkan bahawa rambut kerinting ini adalah resesif dan rambut lurus ini adalah dominan. Contoh contoh. So dalam rambut kerinting mungkin dia akan keluarkan gamet yang resesif juga sebab tiada gamet dominan dalam ni. Baik, apa genotip anak yang mungkin akan terhasil? Okey, so saya letakkan nombor terhadap gamet 1, 2, 3 dan 4. Kita tengok balik formula kita. 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4. Okey, jom. Okey, sperma bertemu ovum 1, 3 1, 3. So what will happen? L besar L kecil. Okey, 1, 4 1 dengan 4, L besar L kecil juga. 2 dengan 3, 2 dengan 3. Apa yang akan berlaku? L kecil L kecil. Nampak? 2 dengan 3 ni L kecil L kecil.
2 dengan 4, what will happen? 2 dengan 4, so kita ada L kecil, L kecil. Okey, jom kita tengok fenotip dia. Okey, L besar, L kecil, ada dominan kat sini, maksudnya orang itu rambut lurus. L besar, L kecil, ada dominan kat sini, so rambut lurus. L kecil, L kecil, ikut macam parent dia, so rambut kerinting. L kecil, L kecil, so rambut kerinting. Kalau soalan tanya nisbah fenotip anak, fenotip adalah sifat fizikal dia. Contoh lurus, nisbah kerinting. Lurus ada berapa? 2 orang, so tulis 2. Kerinting ada berapa orang? Ada 2 orang, so tulis 2. Ataupun kita boleh kecilkan dia kepada 1 nisbah 1, 2 nisbah 2, ataupun 1 nisbah 1. So it is very simple. Okey, ada lagi satu kaedah. Okey, sebelum tu okey, proses nak menghasilkan gamet tadi kita kenali sebagai apa? Okey, meiosis. Dan proses untuk pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina kita kenali sebagai persenyawaan. So soalan selalu suka tanya berkenaan dengan proses-proses ini dan sifat-sifat yang ada dekat di dalam soalannya. Okey, ada lagi satu kaedah penentuan pewarisan yang agak mudah yang kita panggil dia sebagai Punnett square. Okey, Punnett square ni apa? Okey, Punnett square ni kaedahnya mudah saja. Kita lukis satu bentuk petak, ada 4 segi, 4 petak kat sini. Okey, kemudian kita letak genotip induk. Contoh saya letak rambut lurus, sama je tadi, L besar, L kecil mewakili rambut lurus, dan rambut kerinting L kecil, L kecil. So dominan adalah L besar, ini adalah resesif L kecil. So kaedahnya senang je, ini bertemu yang ni, so kita akan dapati L besar, L kecil. Kemudian yang ini bertemu yang bawah ni, kita isi kotak yang kedua pula, L besar, L kecil. Isi kotak yang ketiga, L kecil, L kecil, sebab yang ini bertemu dengan yang ini. Isi kotak yang keempat, yang ini bertemu dengan yang ini. So kita dapati bahawa yang ini rambut dia lurus sebab ada dominan, yang ni rambut dia kerinting, yang ni lurus, yang ni kerinting. So apa kita dapati? 50% anak berambut lurus, 50% lagi anak berambut kerinting. So nisbah fenotip dia lurus, nisbah kerinting 2 nisbah 2 ataupun 1 nisbah 1. So itu saja yang saya kongsikan dalam video kali ini berkenaan dengan mekanisme pewarisan. So kalau masih lagi kurang faham, boleh ulang tayang ataupun boleh subscribe untuk dapatkan video-video yang sebelumnya. So semoga korang semua boleh study dengan happy. So sekian saja untuk video kali ini. Bye bye.